Salam bahagia, salam menjulang pendidikan abad ke-21. Saya Thomas Anak Tutong, pelajar Master of Education OUM, nombor matrik CGS 0197-6806 akan membentangkan tema pemikiran kreatif di dalam bilik darjah. Pemikiran kreatif di dalam bilik darjah. Di sini kita menekankan bagaimana cara kita menerapkan pemikiran kreatif di dalam bilik darjah, iaitu di dalam proses PDP harian kita sebagai guru lah. Okey, pertama sekali kita sebagai guru untuk menerapkan pemikiran kreatif ini di dalam bilik darjah kita, kita perlu memilih peta pemikiran, I think, iaitu pemikiran kreatif dengan menggunakan peta pemikiran iaitu peta pokok. Okey, peta pokok. Okey, peta pokok ini dia satu yang tersusun mengikut bahagian pecahan-pecahan dia seperti pokok lah. Kemudian seterusnya, untuk menerapkan ini dalam proses pengajaran kita, kita perlu menyediakan satu RPH yang lengkap. Okey, contohnya di sini kita hendak mengajar mata pelajaran sains tahun 5 dan kita nak menerapkan pemikiran kreatif di dalam bilik darjah semasa murid-murid kita belajar. Contohnya di sini adalah pengajaran mata pelajaran sains tahun 5, di mana bertemakan sains bahan. Tajuk dia asid dan alkali. Standard kandungan dia sifat kimia bahan. Standard pembelajaran pula mendefinisikan cara operasi bahan berasid, alkali dan neutral dari segi perubahan warna kertas litmus. Seterusnya, kita menekankan pula pada objektif pembelajaran kita, di mana sebelum kita meneruskan pelajaran kita, kita perlu menerangkan kepada murid-murid kita apa objektif pelajaran kita. Okey, contohnya di sini, objektif pelajaran kita nak ajar pada hari ini adalah di mana di akhir pengajaran nanti, murid memberi contoh bahan yang berasid, alkali ataupun neutral. Kemudian, murid kita akan dapat mengelaskan bahan berdasarkan sifat kimianya. Okey, itu dia contoh-contoh objektif. Okey, seterusnya adalah kita nak menerapkan pemikiran kreatif kepada murid-murid kita, iaitu kepada murid-murid yang kita ajar pada hari itu. Kita nak terapkan pemikiran kreatif. Okey, pertama sekali adalah proses pengajaran kita. Kita mengedarkan bahan seperti air limau, cuka, oren, shampoo, sabun, kemudian bahan-bahan yang lain. Kemudian, murid kita dalam kumpulan akan membuat eksperimen dengan menggunakan ujian dengan menggunakan kertas litmus, di mana di sini sudah bermulanya sifat pemikiran kreatif murid diasah. Okey, di mana semasa membuat eksperimen, murid-murid kita ada membuat catatan apakah yang mereka perhatikan. Contohnya, perubahan kertas litmus. Dan perubahan-perubahan ini dicatatkan dalam jadual khas untuk mengetahui sejauh mana perubahan-perubahan kertas litmus. Okey. Kemudian seterusnya adalah setelah bahan-bahan ini tadi diuji dan dicatat dalam jadual,
Okey, murid-murid kita yang dalam kumpulan tadi cuba melengkapkan ataupun memindahkan maklumat-maklumat yang diperolehi daripada hasil ujian tadi, hasil eksperimen tadi kepada peta pokok, di mana peta pokok ini adalah satu jenis peta minda yang mengasah pemikiran kreatif murid-murid kita. Jadi mereka akan mengisi, melengkapkan peta pokok ini. Kemudian setelah mereka selesai melengkapkan peta pokok itu tadi, mereka akan membentangkan hasil ataupun peta pokok kumpulan itu di hadapan kelas. Di sini murid masa membentang, murid-murid tadi akan diasah ataupun mempersembahkan ataupun membentangkan hasil peta pokok tadi menggunakan perkataan sendiri. Di sini mereka lebih kreatif untuk berkata-kata. Okey. Dengan pemindahan ini tadi, sini sudah berlakunya pemindahan pemikiran kreatif di kalangan murid-murid kita tadi ya. Seterusnya hasilnya adalah murid-murid kita tadi setelah mereka selesai memindahkan maklumat ke dalam peta pokok, mereka sudah terasah di mana idea-idea mereka ataupun mampu mencipta sesuatu yang lebih kreatif, lebih ke depan. Di mana menggunakan peta pokok ini tadi, pemikiran mereka tersusun. Maklumat-maklumat yang ada mereka pelajari hari itu mengikut susunan yang betul. Dan ini menjadikan murid-murid kita lebih kreatif hari demi hari. Dengan kreatif ini, intelek murid-murid kita akan berkembang, akan maju ke hadapan dan mencipta sesuatu yang baru, sesuatu yang berlainan di luar kotak. Jadi dengan ini murid-murid kita akan mahir berfikir dan kreatif untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi dengan ini sekian saja persembahan saya. Saya berharap dengan penerangan ini kita tahu macam mana hendak menerapkan pemikiran kreatif di dalam bilik darjah kita supaya suatu hari nanti murid-murid kita akan kreatif untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Sekian, terima kasih. Selamat menonton.